Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nurhayati Rosli dan Dr. Isham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 66 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,470 kes, iaitu bersamaan dengan 82.14% daripada keseluruhan kes. Sehingga 2 Jun 2020, jam 12.30 hari, terdapat 20 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 7,877 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,292 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 20 kes baru yang dilaporkan hari ini, 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Oleh itu, daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah bukan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia, iaitu 1 kes saringan di Terminal Feri Labuan yang melibatkan tukang masak yang pulang daripada Beaufort, Sabah, dan 1 kes lagi warga negara Malaysia di dalam kluster pedas di Negeri Sembilan. Sehingga kini seramai 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, terdapat 1 kluster baru di sebuah pangsapuri di Ceras, Kuala Lumpur. Kes pertama kluster ini telah dikenal pasti daripada saringan pelajar pusat tahfiz yang telah dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, melalui penyiasatan yang telah dijalankan, tiada pelajar, guru atau kaki tangan dari pusat tahfiz tersebut yang mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. Sehingga kini terdapat 6 kes di dalam kluster ini, iaitu 3 kes yang merupakan penghuni pangsapuri tersebut dan 3 kes lain di luar kawasan pangsapuri. Mereka telah dikesan melalui tindakan pengesanan kes secara aktif, iaitu Active Case Detection. Kes-kes positif kluster ini adalah merupakan ahli keluarga dan rakan kepada kes pertama yang dikesan. Punca jangkitan kluster ini masih dalam siasatan. Namun besar kemungkinan penularan COVID-19 adalah berkaitan dengan aktiviti kunjung-mengunjung sebelum dan semasa Hari Raya Aidilfitri. Susulan itu, siasatan dan saringan kontak rapat bagi ke-6 kes tersebut telah dijalankan. Setakat ini, seramai 120 orang telah dikenal pasti dan disaring, di mana 6 kes positif telah dikesan, 76 kes adalah negatif COVID-19 dan 38 masih menunggu keputusan. Selain tindakan Active Case Detection yang telah mula dilaksanakan di pangsapuri tersebut, beberapa langkah kawalan penularan jangkitan COVID-19 turut giat dijalankan. Misalnya, pengasinan kontak dan aktiviti pensampelan, aktiviti nyakuman dan nyacemar, hebahan pendidikan kesihatan berkaitan dengan pencegahan jangkitan COVID-19 seperti amalan 3W dan elakkan 3S. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan masyarakat bahawa meskipun Syawal dan sambutan Hari Raya Aidilfitri secara lazimnya disambut selama sebulan, diadakan rumah terbuka dan perhimpunan secara beramai-ramai, masyarakat masih tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana ia adalah dilarang sama sekali.
Oleh itu, orang ramai digesa supaya elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Kita dapat sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sekiranya norma dan kelaziman baru dijadikan satu amalan dan budaya dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan cara yang dekat. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan, elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Orang ramai diseru agar sentiasa amalkan SOP. S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Sosial dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 41,491. Bilangan kes yang positif ialah 3,373, iaitu bersama dengan 8.13%. Kes yang masih aktif ialah 174, iaitu 5.16%. Kes yang sembuh ialah 3,166, iaitu 93.86%. Dan kes kematian adalah 33, iaitu 0.98%. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya ialah saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 2 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 21,767. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,453 bersamaan dengan 71%. Jumlah kes positif adalah 697 kes, iaitu bersama dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes, iaitu 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 600 kes, iaitu 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 2 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan pemandu yang dikenal pasti ada 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,151, iaitu 77.5%. Jumlah kes yang positif ialah 271 kes, iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes, iaitu 13.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersamaan dengan 86.3%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 360 jagaan warga emas, pusat jagaan warga emas sehingga 2 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 15,861. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 12,974, iaitu 81.8%. Jumlah kes positif ialah 26 kes, 0.2%. Dan mereka yang bergejala ialah 4 kes, 15.4%.
Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes bersamaan dengan 84.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 2 Jun 2020 adalah sejumlah 48,773 individu. Mereka telah menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari dan 38,021 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah keseluruhan kes yang dikesan positif adalah 523 kes, iaitu ada pertambahan 15 kes pada hari ini, di mana 7 kes pulang daripada Mesir, 5 daripada Arab Saudi dan masing-masing 1 kes daripada India, Meksiko dan China. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan dan ujian ke atas bukan warga negara sehingga 2 Jun 2020 ialah 39,317 individu dan jumlah positif yang dikesan ialah 2,017 kes. Daripada jumlah tersebut iaitu 2,017 kes, 761 masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital dan tiada kes yang dirawat di ICU dan bukan warga negara yang melibatkan kematian yang ada 4 kes, iaitu bersama dengan 0.2%. Seterusnya dimaklumkan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 2 Jun 2020. Depo tahanan yang pertama ialah depo tahanan immigration Bukit Jalil. Jumlah sampel yang diambil adalah 1,545. Jumlah kes yang positif adalah 283, melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Dan jumlah kes negatif ialah 1,262 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 18.3%. Kluster yang kedua ialah depo tahanan immigration Semenyih. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,785. Jumlah kes yang positif ialah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 3.7%. Depo tahanan immigration Sepang, jumlah sampel diambil dan diuji 1,477. Jumlah kes positif 60, kesemua dia melibatkan bukan warga negara. Jumlah kes negatif 1,417. Tiada yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 4.1%. Depo tahanan sementara Immigration Putrajaya, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 101. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 2 dan jumlah kes yang negatif 99. Tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 2 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah syarikat pembersihan, iaitu melibatkan ada pertambahan 2 kes dan jumlah bertambah pada 28 kes. Yang kedua ialah kluster pedas, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 220 kes. Dan 29 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan juga kapasiti harian di 43 makmal COVID-19 sehingga 1 Jun 2020. Kapasiti maksima ialah 29,787 dan jumlah seharian yang ujian yang dilaksanakan ialah 12,242 dan dimaklumkan iaitu bersamaan dengan 41%. Dan maklumat lengkap tidak diterima daripada makmal swasta. Jadi ada lagi maklumat ataupun data-data yang tak dikemukakan oleh makmal-makmal swasta. Seterusnya dimaklumkan jumlah keseluruhan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan, iaitu pre-op testing, adalah sejumlah 16,934 pesakit dan jumlah pesakit yang positif dikesan adalah 13 pesakit, iaitu bersamaan dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel dan ujian RTK antigen. Setakat ini kita telah melaksanakan 6,320 ujian dan jumlah kumulatif ujian dan dikesan positif adalah 57 kes,
iaitu bersama dengan 0.9%. Dan setakat ini adalah data-data yang dapat kita kongsikan bersama dan saya buka kepada pertanyaan. Silakan.